Halo cikgu, kacang kes perkuburan kami ialah kes rasa tiket umrah. Saya Lasem Wengling dan saya akan membawakan jelanan tentang latar belakang kes ini. Dalam latar belakang kes ini, Muhammad Faris bin Jamaluddin ialah seorang bekas eksekutif syarikat pelancongan. Dia adalah 11 tuduhan rasuah dan melibatkan 6,051 tiket kejaran sejak 4 tahun lalu. Dia meminta dan menerima rasa daripada tiga pengarah urusan syarikat pelancongan lain. Sebagai transaksi, dia akan membantu mereka mendapatkan tiket. Jika didapati bersalah, dia boleh dikenakan hukuman perjalanan sehingga 20 tahun tentang sekurang-kurangnya 5 kali ganda nilai rasuah. Penguam lihat adab suri mengaruh agar lelaki ini boleh diberi ikat jamin pada kata minimum dengan dua penjamin. Selepas mendengar permohonan kedua-dua pihak, em, Muhammad Faris boleh diikat jamin sebanyak RM40,000 dengan dua penjamin dan memenuhi syarat tambahan perkenaan. Sekian, terima kasih. Halo cikgu, nama saya Lamhoyan. Saya akan menjelaskan kesalahan yang dilakukan oleh Muhammad Faris. Okey, dia sudah melakukan tiga kesalahan. Saya akan jelas satu persatu. Okey. Okey, kesalahan A. Pada tarikh pada tahun 2022 bulan 11 20 hari 29 bertempat di Kuala Lumpur, dia menerima satu unit iPhone 14 Pro Max yang berwarna tipe punya dan satu TB punya lah yang berharga 8,299. Pembeli rasuah itu nama Hakimi bin Abdullah. Ya, tujuan mereka adalah untuk membantu mendapatkan 1,064 tiket penerbangan untuk syarikat MyFair Haramain Travel Service Sdn Bhd. Kesalahan yang kedua, pada tarikh orang yang samalah Muhammad Faris punya. Okey, pada tahun 2022 bulan 10 hari 6 ia bertempat di restoran Hafidah Maju. Ia adalah negeri Kuala Lumpur lah, di Kuala Lumpur punya. Dia menerima wang tunai berjumlah 11,840. Tujuan tujuan kita adalah untuk membantu mendapatkan 296 tiket penerbangan Saudi Airlines. Ya, nama pemberi rasuah punya nama adalah Muhammad Saim bin Sasin. Okey, kesimpulan dia, kesalahan C yang ketiga. Pada tahun 2022 bulan 6 25 hari, ia bertempat di Food Court. Muhammad Faris yang menerima wang tunai berjumlah 1,100. Tujuan adalah untuk membantu mendapatkan 191 tiket penerbangan Saudi Airlines. Dan hukuman dia adalah dipenjara sehari atau didendakan 41,495 dan ada data tambahan yang menunjukkan dia akan dipenjara sehari dan dihukuman 59,200. Ya, so ini adalah bahagian saya lah. Okey, sekian, terima kasih cikgu. Nama saya Dika Sing. Sekarang saya akan menjelaskan kesan organisasi dan individu. Kesan pertama ialah rasuah akan menjejaskan imej organisasi. Sesuatu organisasi terlibat dalam rasuah, mereka akan mempunyai pandangan buruk terhadap organisasi itu.
Kesan kedua ialah menjatuhkan ekonomi organisasi. Organisasi yang terlibat dalam rasuah atau salah urus akan menyebabkan imej yang buruk dan hilang kepercayaan dan menyebabkan krisis ekonomi. Kesan ketiga ialah memberikan tekanan kepada organisasi. Organisasi perlu membuktikan cara berniaga dengan adil dan sah. So, organisasi akan menghabiskan banyak masa dan wang. Sekarang saya akan menjelaskan kesan kepada individu. Kesan pertama ialah kehilangan pekerjaan. Kalau terlibat dalam kes rasuah, akan dipecat sebab perbuatan yang salah. So, individu akan disenarai hitam dan susah untuk mendapat kerja yang baru. Selain itu, nama buruk akibat rasuah akan membuat majikan lain tidak mahu mengambilnya bekerja. Kesan kedua, kehilangan kepercayaan orang lain. Mereka akan menganggap tidak jujur dan hanya mementingkan diri sendiri. Seterusnya, juga akan kehilangan sokongan daripada rakan, keluarga atau rakan sekerja. Kesan ketiga, memburukkan hubungan keluarga dan rakan. Kalau terlibat dalam kes rasuah, keluarga akan rasa malu atau kecewa dan rakan atau keluarga mungkin takut terlibat dalam masalah. Seterusnya, Vincent akan jelaskan pengajaran dan cadangan. Selain itu, nama saya Lim Brittany dan saya akan terangkan 4 pengajaran. Melalui kes ini, kami boleh tahu jangan terlibat dalam rasuah. Hal ini kerana rasuah adalah jenayah yang serius dan tak kisah anda menerima rasuah ke memberi rasuah. Jika anda melakukan perkara dua ini telah membentuk jenayah, jadi akan ditangkap dan dihukum. Selain itu, kami boleh tahu kejujuran ini penting. Contohnya, jika kami bekerja dengan jujur, kami tidak perlu takut pada undang-undang dan kami akan dapat hormati oleh masyarakat dan mendapat sesuatu keluarga yang bahagia dan harmoni. Di samping itu, hukuman rasuah sangat berat. Hal ini kerana hukuman rasuah boleh dipenjara sehingga 20 tahun dan didenda jumlah yang sangat tinggi dan akan menghancurkan masa seseorang dan keluarganya. Di samping itu, undang-undang akan bertindak. Walaupun rasuah berlaku bertahun-tahun lalu, pihak berkuasa masih boleh menyiasat dan menangkap pelaku. Ini menunjukkan bahawa undang-undang sentiasa memantau dan tidak akan membiarkan perbuatan rasuah tanpa hukuman. Nama saya Chua Senying. Sekarang saya nak cakap cadangan. Kita mesti tidak tamak, kerana tamak akan membawa kepada kelaluan yang salah. Selain itu, kita harus pastikan transparansi dan tanggungjawab. Ini termasuk arti berkala supaya pasti wang digunakan dengan betul. Seterusnya, kita perlu menetapkan sistem pelaporan kita kepada umum. Kita boleh buat sistem laporan awam untuk orang ramai laporkan perkara salah. Di samping itu, kita hentak rangkaian anti rasuah supaya di bintang pekerjaan awam tak ada rasuah. Kalau nak tahu lebih lanjut, boleh klik link ini. Sekian, terima kasih.